Pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita kesambung perbincangan hadis yang ke-8 hadis yang ke-8. Hadis ni agak panjang juga kan. Jadi sambungan pada malam ini pada muka surat 45. Tak, muka surat 45 tu muka surat 45. 45 sebab ada satu hari tu kelas tak itu muka surat 45. Dan perkataan Hindun, dia kata ba'idu ma bainal mankibain dakhmul karadis, itu maksudnya kedua bahu Nabi itu berjauhan. Mana kita kata dada tu lebar lah. Oh, kita panggil bidar, dada bidar tu kan, dia lebar. Ujung tulangnya besar. Ni kita bincang dah sebelum ni, sudah dijelaskan. Seterusnya perkataan Hindun lagi, dia kata tubuh Nabi ni tidak banyak berbulu tetapi bersinar. Apa maksud kata dia? Maksudnya adalah bahagian-bahagian tubuh Nabi itu tidak ditumbuhi bulu. Bulu tu seperti mana kita maklum ada di bahagian dada ni sedikit saja. Ada kata di lengan, di belakang, tak ada. Tetapi nampak bercahaya. Makna jelas lah sebab tidak diliputi oleh, kita kata, bulu pada tubuh tu. Bercahaya ni makna warna tu. Oleh kerana Nabi ni putih, putih merah kita kata. Atau makna lainnya adalah jika tubuhnya dilihat tanpa penutup kain, mana ketika Nabi tak pakai baju lah, tampak bercahaya tu, seolah-olah bercahaya, bersih nampak tu. Dengan demikian boleh jadi maksud kata-kata Hindun ini tubuh Nabi itu tidak banyak ditumbuhi bulu. Itu yang dia nak ceritanya. Atau ketika Nabi tak pakai baju, nampak seperti cahaya itu tubuh Nabi. Tu. Supaya kita tengok muka kan, nampak bersinar, kita nampak terbayar begitu. Boleh jadi kerana warna kulit ataupun kerana putih wajah dia tu. Itu. Itulah gambaran dia. Gak Nabi ni memang tidak hitam, putih kemerahan. Baik, seterusnya perkataan Hindun lagi. Kau ni pun sebenarnya ada dah sebut sebelum ni. Perkataan Hindun lagi, dia kata antara labbat ni apa ni saya sebut ni sini ni apa? Ulu hati. Labbat. Antara labbat dan pusat tu, mana pusat lah, ditumbuhi bulu yang membentuk garis di sini. Itu biasa. Orang lelaki biasa ada lah sini. Dah, lepas tu dia ada juga bahagian atas ni sikit, bahagian ni kawasan ni lah. Tapi di tempat kita kata putih susu tu tak ada. Itu kita sebut dah, bincang dah sebelum ni. Tu. Jadi labbat adalah daerah lekukan titik di dada, kita panggil ulu hati lah. Bahagian antara labbat dan pusat itu tumbuh bulu halus yang memanjang seperti garis luruh. Anda sebut seperti puting beliung tu. Dan juga sudah dijelaskan sebelum ni bahawa bulu dada Nabi itu halus, dia khiting halus-halus tu. Seterusnya perkataan Hindun lagi, dia kata kedua tetek Nabi itu dan perutnya tidak ditumbuhi bulu selain bulu di atasnya. Sini kita kata ni kawasan, kita kata puting susu lah, atas ni ada bulu. Itu maksud dia. Maksudnya bahagian kedua, kita kata puting susu Nabi itu dan perut beliau tidak berbulu. Di perut tak ada, cuma tengah ni memanjang begitu, kecuali bulu yang sudah disebutkan di atas. Jadi macam mana boleh lihat ni? Ini sahabat-sahabat Nabi lihat. Ke Hindun kan kita tahu dah dia siapa. Apa ni? Macam anak apa ni? Kita bagi anak tiri lah, anak tiri Nabi. Anak apa ni, Khadijah dengan suami dia Abu Halah, tu ingat tak? Baik. Hindun kata lagi, dia kata lengan bawah ni kita panggil ni zira'. Kan sebut apa ni lah, ni dia panggil adud, ni dia panggil zira'. Zira' ni hasta. Zira' ni kalau bahasa kita ke hasta lah. Ke hasta ni daripada bucu siku sampai ujung jari tengah, itu jarak tu dia panggil hasta. Tu. Jadi lengan bawah mana hasta, pundak dan dada bahagian atas ditumbuhi bulu. Ni atas ni lah, maksud atas ni adalah bulu sikit ni. Tu.
Maksudnya adalah bahagian-bahagian tubuh Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kedua tengah lengan, ni hak kita panggil apa ni, zirak ni, adalah sikit bulu biasa ke orang bulu sini, tu biasa tu. Pundak ni, bahagian atas ni dah bulu sini, naik sikit sini adalah bahagian ni. Okey, dan bahagian atasnya terdapat bulu. Bulu pun tidak lebat. Dada tu, bahagian atas dada. Tu. Maknanya tidaklah kata siapa kata belakang tu, tidak. Ini ingat lagi guru yang sebut, dia kata kalau kita perhatikan setengah-setengah bangsa lah, misalnya India ke orang Sikh, habis tubuh dalam bulu. Nabi tidak begitu. Bahagian-bahagian tertentu saja. Seterusnya kata Hindu lagi, dia kata kedua tulang hasta Nabi itu panjang. Ini panjangnya, itu isyarat pada gagah lah. Kalau pendek ke tidak gagah, ni panjang ni gagah lah. Tulang hasta lah tulang bahagian bawah lengan, bawah tubuh lah. Dan Rasulullah memiliki dua tulang hasta yang panjang. Maknanya tulang hasta ni lengan sini, maknanya kita panggil hak ni, maksud lengan bahagian atas ni, bawah dia tu orang panggil lengan bawah. Kalau bahasa Arab dia panggil zira'. Kalau hak ni dia panggil adud. Tu dalam bahasa Arab. Baik, seterusnya Nabi ni kata Hindu lagi, beliau lapang dada. Maksudnya adalah hati dia tu luas. Tu. Lapang dada ni makna sentiasa, kita kata nak marah pun payah, sentiasa terbuka. Luah dada dia bicara dah, tak ada dada bidai tu. Rahatu wasi'ah. Maksud dia nya, ini anda cek dalam syarah lain lah, dia kata maksudnya tenang hati. Nabi ni sentiasa tenang hati. Padahal kita kata itu bukan fizikal. Dia nak gambarkan Nabi ni gitu, bukan sekadar dada ni luah, hati pun tenang. Dia nak ayat tu ya. Seterusnya kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Penjelasannya sudah sebut dah sebelum ni. Tebal tapi tidak kerah, lembut. Tangan pun gitu ni tebal. Jari-jari Nabi ni sailul atraf, panjang yang comel lah, bukan kata panjang sampai perekat makhluk asing tu dah. Tidak gitu. Sebab tu dia buat sini jari-jarinya panjang yang wajar. Maksudnya jari-jarinya panjang dengan ukuran panjang yang munasabah lah. Kita tengok comel. Sebab kalau pendek ke dah khotak itu ke tak comel. Tu. Baik, lekukkan telapak kaki Nabi ni. Ni katakanlah ni telapak kaki sini. Kan kita ni dia ada lekuk ni. Bahagian tu. Dia lekuk tu. Jadi lekukkan telapak kaki Nabi ni agak pendek lah. Tidak masuk sampai ke dalam tu, tidak. Lekukkan telapak kaki adalah bahagian telapak kaki yang tidak menyentuh lantai ketika telapak kaki berpijak pada lantai itu. Bila kita pijak kan, ruangan ni ada, dia tak kena kan sini. Tu. Jadi hak tu tidak masuk pak dalam. Sikit yang nampak. Siapa kata nak cuba setengah tu dia sebut nak siapa tak takut air lah. Maka Nabi pijak tu dia tidaklah nampak masuk ke dalam sangat. Tu maksudnya. Jadi maksud kata-kata di atas bahawa lekukkan telapak kaki Rasulullah tu tidak terlalu cekung, tidak terlalu cekung. Biasanya orang kuruh kalau kaki kuruh dia cekung. Jadi kecekungan lekukkan telapak kaki Nabi itu tidaklah ketara, wajarlah, rata-rata, biasa saja. Itu maksud dia. Sebab tu anda duk perhati tengok, ialah sebelum kita baca habis, mana Nabi ni jenis pasal tegak lah. Bila pejak tu jenis payah hebah juga, jenis kaki lagu tu. Kalau Sayyidina Ali memanglah sebab dia pendek, dia agak tidak tinggi di antara senara sahabat yang pendek dia tu. Baik, seterusnya telapak kaki Nabi ni halus, masihul qadamain. Telapak kaki maksudnya adalah kedua telapak kaki Nabi ni halus. Halus ni mana tidak pecah-pecah atau yang sejenis. Tebal tu lain. Tadi kan sebut tebal tapi lembut. Halus ni mana tidak kata kasar lah. Tebal tu tebal, tidak pula pecah-pecah. Biasa kan kalau tapak kaki tebal kan dia pecah-pecah. Siapa boleh kikir tu. Dia ada kan ngikir tumit ni. Nampak Kuda? Kuda tu ni orang. Ada juga. Ada. Kalau orang pergi tempat spa tu memang kalau dia itu dia kikir. Tu. Jadi kalau kikir tu kerana dia kerah dah pecah-pecah. Nabi tidak begitu.
Okey. Seterusnya, air tidak boleh tergenang pada kedua kaki Nabi. Yani yambu anhumal ma'. Maksudnya air tidak bisa bertakung di bawah tapak kaki. Sebab apa? Sebab rata, dia pijak tu rata. Kalau ada lah tempat sana kita sebut pun sikit saja lekuk tu. Kerana telapak kaki Nabi halus, jika disiram air maka air akan mengalir dan tidak tergenang di bawahnya. Berbeza hanya dengan telapak kaki yang kasar, yang kerah dan pecah-pecah. Ini tak. Kesel tapak kaki tebal dan lembut. Itu maksudnya. Kemudian, jika beliau berjalan, maka berjalan dengan kuat dan cepat. Tu. Tidak jalan slow, pun tak ada arah nak pergi, kalau kata ada. Cepat. Dan juga kuat lah. Nampak cara dia letak akak, letak kaki tu nampak macam gagah lah. Maksud kata-kata Hindu ni, jika Nabi SAW berjalan dan mengangkat kedua kakinya dari permukaan tanah, maka beliau lakukan dengan bertenaga. Hak bertenaga tu lebih baik terjemahnya. Kalau kuat ni takut kita faham lain pula. Bertenaga, bukan long lay tu tidak. Tu. Beliau tidak mengangkat kedua kakinya secara long lay, secara malah-malah tu. Dan terasa berat, tidak begitu. Yang benar, beliau melakukan seperti sifat seorang laki-laki yang gagah perkasa. Nak ayat Nabi tu, kan? Dia kalau kita tengok orang kaki ni pernah kena apa ni? Kalau kena bekas kena stroke ke misalnya, lagu mana cara dia akan nampak lonlat lemah, tidak langsung lagu tu. Nampak gagah tu akak letak bak. Sebab tu setengah dalam kitab dia kata dia nampak dia akak tu dia atur sesa kaki. Tu maksud dia nya. Seterusnya, kata Hindu lagi, cara berjalan Nabi dengan badannya condong ke hadapan, iaitu yaktu takafian. Takafian ni condong kayak Nabi, kayak jalan sepotong daripada tempat rendah. Tu kita sebut dah sebelum ni tu. Kita sudah mengerti maknanya dalam perbincangan hadis Sayyidina Ali dan hadis Anas radhiyallahu anhu sebelum ni pun kita bincang dah. Nabi jalan gitu Yan hadir disebut. Yan hadir. Mana macam turun daripada tempat rendah. Tu dia panggil takafiyah. Orang yang jalan gitu dia panggil mutakaffi. Baik. Seterusnya Hindun berjalan dengan kata Hindun lagi, Nabi ni berjalan dengan lembut, yamshi hauna, tenang dan mantap. Apa maksud dia bawah tu dia buat? Haunan. Berjalan dengan lembut dan tenang adalah cara berjalan sederhana. Ini adalah salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman seperti yang disebut dalam surah Al-Furqan. Makna haunan ni tidak sombong maksudnya. Jalan tu dalam keadaan merendah diri, tu mana hauna. Cuba tengok bawah tu lah. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, orang panggil ibadur rahman ini, bagaimana sifat mereka? Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna, dengan tidak sombong, yakni rendah diri. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata salama. Kecek molek-molek guna bahasa pun sampai santun. Salama tu makna doa kebaikan. Itu termasuk salama. Padahal kita kata orang kafir tu siapa dia tu? Wak nganyi kadang-kadang, mempersendakan dia. Tak, dia jawab dengan salama. Bahasa pun indah, tidak menyakitkan hati. Itu sifat ibadur rahman. Baik, seterusnya langkah Nabi ni panjang. Mana antara satu langkah tu tidak kata sempit, langkah tu tidak. Langkah Nabi tu luah lah, maksud panjang ni makna luah. Maksudnya adalah langkah kaki beliau jauh. Secara tabi'i, bukan buat-buat ni. Memang gitu daripada dulu sebelum jadi Nabi pun gitu dah lah. Tu maksud. Tapi bukan kerana nak ayat sibuk, tapi setengah orang tu sengaja orang nampak kita ni sibuk semua. Baik ada semua besar main tak akhirat. Nak ayat sibuk. Dia tidak jenis itulah. Tidak jenis tu. Nabi tidak buat-buat. Tu memang biasa dia jalan gitu. Seterusnya ketika berjalan, maka seakan-akan sedang berjalan di jalan yang menurun. Mana daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Gitu cara dia jalan. Walaupun tanah rata pun. Tu sifat Nabi gitu. Maknanya keadaan tu tunduk lah. Mesti tunduk. Kepala dia tunduk. Seterusnya, jika beliau menoleh nak berpaling ke sebelah kiri, kanan, kiri ke, dia akan menoleh tu dengan seluruh tubuh dia, bukan kepala saja. Bukan kepala saja.
Maksudnya adalah ketika beliau hendak melihat ke arah belakang, kalau nak tengok ke arah belakang pun ni, kalau kiri kanan pun dia gitu. Dia tidak kata sekadar paling gitu. Dia gerak tubuh-tubuh. Fashion Nabi. Maksudnya adalah ketika Nabi ni, ketika dia hendak melihat arah belakang, maka tidak hanya kepala saja yang dia pusing, tetapi seluruh tubuhnya secara sempurna berputar balik ke kanan. Sikap seperti ini sesuai dengan kesempurnaan kebijaksanaan Nabi. Anda tengok dalam syarah dia, bukan makna paling ke belakang tu. Kalau ke belakang pun sekadar tu lah, maknanya dia sekali dengan tubuh. Dia ni kalau dia nak paling ke kanan ke kiri pun lagu tu dia buat. Maknanya orang akan rasa puas hati lah bila kecek Nabi. Maknanya Nabi tidak tengok dengan anak-anak mata. Kalau bahasa Melayu, tengok dengan anak mata ni isyarat pada negatif, nak tak hormat ke orang, tidak memuliakan orang. Nabi tidak. Baik, seterusnya kata Hindun lagi, dia kata arah pandangan Nabi ni selalu tertumpu ke bawah. Maksudnya Nabi sentiasa menundukkan mata dia. Ni bahasa Indonesia ana pun tak faham tu. Cuma hak dalam teks Arab mana tidak lolah-lolah, hak kata jenis mata tu. Tahu lolah. Tertumpu. Sebab tu ana buat sini pandangannya tertumpu. Mengumbar. Tak ada nak tengok dalam kaum Indonesia. Tapi kalau tengok betul tak? Jenis tidak lolah-lolah mata. Tertumpu mata dia. Tu. Oleh sebab itu Nabi SAW sering melihat ke arah tanah daripada ke arah atas, ke arah langit tu. Seluruh tatapan mata dia adalah ketelitian. Maksudnya adalah ketika Nabi melihat apa saja, beliau melihat dengan cara yang teliti, memperhatikan dengan saksama, bukan cara melihat dengan sepitah lalu begitu saja, tidak. Maksud dari meneliti di sini adalah cara dia tengok tu cara orang memikir, bukan tengok saja, cara merenungi sesuatu dan cara mentadabbur sesuatu. Lagu tu sifat Nabi. Ni sifat ni anda pun tanda sini, mana sifat seseorang yang sentiasa berfikir, mikir semua. Sebab tu Nabi tak bui kita ni banyak bergurau, sebab dia meringankan akal. Saya nama kata orang jenis sokong semua, jenis orang apa ni rendah akal. Kalau cicit dia Umar bin Abdul Aziz tu, cicit dia kan Umar bin Abdul Aziz, berat juga dia keterangan dia, kenyataan dia lah. Anda tengok dalam syarah hadis, dia kata orang jenis banyak bergurau ni orang yang melemah akal. Sopor dengan tuk dia tak boleh, dia kata kena serius, sekali-sekala tak apa. Sebab tu dia tak boleh didik masyarakat begitu. Ni kalau kuliah agak lemah lah. Kebetulan ada lagi kuliah di masjid Islahiyah tu, ngedekat rumah nak kita dengar, suka sama lengu kita dengar, parok sengoti. Anak kata parok lagu ni yalah jelas lah dengar bunyi gagal. Yang kata bunyi konsert lah dengar dia pun gurah macam dia pun berat juga lagu tu, tak boleh, tak sesuai lah. Ada sekali-sekala tu molek, kalau tidak jadi nampak orang panggil serih dah, jadi tak boleh juga. Biar kita cuba imbangi lah supaya keadaan tu sesuai. Sahabat Nabi pun ada jenis lucu. Nabi pun pernah tahu Abu Hurairah tu kemain 5,000 lebih dia. Tapi lucu tak ada paling lucu di kalangan sahabat. Sahabat kalau dia cerita dia nopak pakak kaki, orang pakak suka, pasal dia bukan buat. Sebab tu Nabi tak kata apa. Adalah ketika bukan semua lagu tu. Tu. Baik. Seterusnya, arah pandangan Nabi ni khafidut tarf. Khafidut tarf ni maknanya selalu ke bawah. Kalau jalan agak tunduk, tidak kata jalan gitu dak. Tunduk ke bawah, itu makna khafidut tarf. Maksudnya adalah menundukkan matanya. Tadi kita baca dia. Seterusnya, beliau berjalan di hadapan para sahabat. Kalau jalan sahabat dia duduk depan. Tu maknanya yasuqu ashabah. Seolah dia yang memimpin sahabat dia dalam berjalan. Kalau jalan sahabat dia duduk depan lah. Maksudnya beliau berjalan mendahului para sahabat, iaitu berada di hadapan para sahabat. Jadi beliau berjalan di depan dan para sahabat akan mengikutinya daripada belakang. Seterusnya, dan Nabi SAW mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau dia bertemu dengan siapa-siapa, dia akan dulu kata Assalamualaikum. Dia dulu. Itu. Bahkan di dalam beberapa lafaz riwayat yang lain,
disebut dengan jelas Nabi akan memulai memberi salam. Jelas disebut. Makna kedua ungkapan di atas sebenarnya lebih kurang saja, tidak jauh beza, maksud sama, iaitu dia ni segera mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Tak kira lah orang tua, orang dewasa, orang tua ke kanak-kanak, tak kira. Itu sifat Nabi. Tidak kata, mana tidak udah kat orang dulu, jumpa kat Assalamualaikum, dia dulu. Dengan budak-budak begitu, dengan orang dewasa, orang tua begitu. Ini sifat Nabi. Baik, habislah hadis yang ke-8. Daripada hadis ke-8 pun banyak dah sebenarnya kita nampak tu, cara Nabi SAW. Hadis ke-9 ni sikit saja disebut. Baik, cuba tengok hadis ke-9. Wa bi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam ashkal al-'ain manhus al-'aqib qala Syu'bah qultu li Simak ma dhali'ul fam qala 'azimul fam qultu ma ashkalul 'ain qala tawilu shiqqil 'ain qultu ma manhusul 'aqib qala qalilu lahmil 'aqib. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Samurah. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bermulut lebar. Bermulut lebar. Kedua matanya ashkal. Lepas ni dia akan sebut apa makna ashkal. Dan tumiknya tipis. Tidak tipis ni maknanya lembut, ni bukan kata nipis dah, sebab tadi kan sebut dah tebal. Sebut dah tebal. Dia akan hurah lepas ni lah. Sebab dia lembut. Jadi dia kata nipis, dia tengok. Padahal riwayat lain yang lebih sahih majoriti kata tebal. Itu. Syu'bah berkata, aku bertanya Simak, bila Simak sebut 3 perkara, bermulut lebar, mata dia ashkar dan tumit dia nipis, jadi Syu'bah tanya. Jadi Syu'bah tanyalah, apa maksud tuan kata mulut Nabi ni lebar? Maka dia pun jawab, Simak jawab, makna mulut dia besar, tu makna lebar tu, tidak kecil, tidak sejepuk. Kalau katakan mulut kecil dia panggil sejepuk. Satu mulut sejepuk dia kecil. Nak makan tu kat beringat, itu benar dengan mulut kecil. Nah ni tak, ni mulut lebar makna mulut besar. Tu. Kemudian kata Syu'bah lagi, aku tanya Nabi, apa maksud mata Nabi ashkal? Maka Simak jawab, dia kata kedua ujung mata Nabi ni panjang sini. Sini. Anda tengok dari sini. Dia agak panjang sikit. Dia tidak kata bulat, dia gi situ. Panjang ni. Kuning, bukan kuning. Itu maksud ashkal. Tu kalau dalam kitab bahasa dia ada sebut tu. Tu. Itu maksudnya. Kan orang lain ni sengaja buat nak suruh panjang ni. Bokok-bokok ingat buat tu. Biasanya perempuan lah. Lelaki badan tengok lah ni. Dia buat sikit je. Tidak panjang benar, tapi nampak panjang. Comel lah. Bagi dia lah. Kita kelih, lebih kurang. Kita kata tak? Kita. Tak apalah, tu benda boleh, tak ada masalah. Tidak dikira merubah tu. Ulama kata li tahsin tak apa. Cuma ada setengah-setengah perkara tak boleh. Misalnya cukur. Lepas tu dia buat pula. Guna pensel 2B dia buat. Tu tak boleh. Tu memang ulama kata tak boleh. Sebab zaman dulu, zaman jahiliah buat dah sejak lagu tu. Nabi tak boleh. Tu termasuk zinah jahiliah. Berhias dengan cara jahiliah. Tu Nabi tak benar. Baik. Dia agama Islam kita dulu pun mana ingat dulu, sebab kita pernah dengar kata ustaz kata tak boleh, misalnya gincu pun tak boleh, itu celok buat panjang pun tak boleh. Guru kita kata boleh lagi sekadar tu. Mengikut kebanyakan ulama sekadar itu, tapi jangan melampau. Ni siapa merah dok duduk duduk dua batu nampak lagi. Merah siapa lembu pun jadi sakit kepala lembu tengok merah tu. Kalau siapa gitu tak boleh. Ya pada-pada lah. Dia ada hak dia. Dia adalah huraya dia tu. Tapi boleh lah. Sebab tu agama Islam ni memang sangat terbuka. Baik. Dulu anak pernah dikecam dulu. Anak kata perempuan molek pakai seluar. Khususnya kalau dia ni aktif lah. Misalnya naik motor ke. Kan dulu kan pakai dalam pun, sekak dalam tu kain juga. Jadi molek pakai seluar. Sebab kita tengok sahabat Nabi naik motor pakai seluar. Aisyah pakai seluar. Cuma seluar tu yang tidak fit lah, makna lebar, luah lah. Itu. Banyak kalau tu balik motor. Anda pernah tengok tu. Balik motor, dia cabar pak ke baki ya. Ustazah. Mana suami dia tu ustaz, kita kenal, tengok sama. Terdedah aurat. Siapa orang lain pula pergi betul kain dia tu. Tak kenyanya tu.
Sebab apa? Ada memang ustazah kata tak boleh pakai luar, dia kata orang tin tak boleh nak pakai. Berat sengoti. Dulu lah ni orang faham dah. Tak apa. Tapi luar tu besarlah. Marah kerana macam-macam dia kata. Apa dia kata muslimat kena pakai. Hak marah ni muslimat je lah. Orang kata ikut mu lah kata. No. Dan masa tu kita dalam pemuda dia kata tak apa saya ngaji. Orang kita dulu suatu ketika tidak terbuka suatu ketika dulu. Baik. Jadi mulut lebar tu maksud hindanya bahawa mulut Nabi ni tidak kecil, tidak sempit, tetapi mulut beliau ni lebar. Hal ini semakna dengan apa yang telah dijelaskan oleh Simak ketika Syu'bah bertanya kepada. Jadi maksud bermulut besar, lebar tu maksud besar tu makna lebar lah maksudnya. Mulut lebar tu makna mulut, bukan mulut kecil, makna mulut besar. Baik, seterusnya. Kata Simak lagi, dia kata mata Nabi ni ashkal. Tu Syu'bah tanya ashkal ni apa maksud? Maksud dianya kedua mata Nabi ni kedua hujung mata dia tu panjang. Maka dia kata kedua hujung sini kalau dia sebut sini makna kedua biasanya kalau panjang dia sini ni panjang juga, tidak kata bulat gitu, tidak. Orang panggil ada apa dia ni, dia macam tempat tarik mata tu lah, dia agak panjang. Itu maksud mata Nabi, hujung dia tu. Baik, inilah penjelasan Simak tentang hadis Jabir, kedua matanya ashkal. Memang setengah mata orang tu kalau dia gini, kalau dalam internet tu kita boleh tengok contoh-contoh mata dia just tulis berpuluh-puluh betul, kita boleh tengok. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut ni ashkal, ni gini dia sebut. Banyak tu orang kita ni tak kaya bahasa untuk menunjuk kita tu, kena hurah sakit baru boleh tahu. Bahasa Arab tak disebut ashkal. Kalau botak tengah ni bukan botak semua, dia panggil adlak. Botak semua ada lain pula. Kalau adlak tahulah mana botak sini. Kalau botak di belakang lain pula. Dia kaya bahasa. Tapi mbaklah kita ya. Bila baca tu ni botak pasal mana, dia ada bahasa dia. Tu. Supaya pokok kurma saja 50 net perkataan. Tu tak pokok kurma saja. Imam Syafi'i tulis, dia panggil kamus ringkah, dia bicara uta. Sampai 50 lebih juga. Nama uta. Uta hak makan 2 hari sekali, namun ni minum seminggu sekali, 5 hari, hak minum sampai 2 minggu, semua lain-lain belaka. Hak 2 banggu, so banggu. Patu uta hak jenis sensitif. Ada juga. Namun ni semua ada. Sebab dia hidup dengan unta. Dia ingat molek tu muka dia hidup dalam suasana tu. Sebab kita lembu ni berapa jenis perkataan lembu. Tapi dia ni banyak. Tu Imam Syafi'i buat khusus. Siapa ulama kata kalau kita nak baca tentang bab zakat mesti kena baca kamus tu. Sebut tentang unta, tentang binatang-binatang. Tu kamus tu ada. Ada kamus tu dalam bentuk PDF bahasa Arab. Baik. Seterusnya kata Qadhi Iyad, dia kata penjelasan Simak di atas tentang mata Nabi adalah kekeliruan. Kalau mengikut penjelasan majoriti ulama, itu tak berapa tepatlah bagi dia. Dan yang benar adalah penjelasan para pensyarah sebelumnya, iaitu mata Nabi ni kemerah-merahan yang tercampur pada bahagian putih dari mata beliau. Jadi anda duk tengok, jadi seolah-olah maksud Qadhi Iyad ni ashkar tu bukan bermakna bentuk mata tu panjang tu. Dia ashkar ni lebih kepada dia merujuk kepada mata warna putih. Kayak tengah tu hitam. Kayak kita bicara hitam tu hitam sungguh lah, hitam lega lah mata Nabi. Hak putih tu putih sepuh ke lagu mana? Tak. Dia ada bintik-bintik merah sedikit, agak merah sikit. Tu dok kata putih sepuh tu dok. Tu maksud dia. Hak tu sebenarnya ada ayat ashkar tu. Pulaknya khilaf pulak situ. Tak apalah. Penjelasan terakhir inilah yang diterangkan oleh para penulis kamus kosakata asing dalam hadis, iaitu ashkal al-warna. Ni tengok. Ashkal ni bukan hujung mata tu manja gitu, tidak. Tetapi adalah warna merah yang terdapat pada bahagian putih mata. Ini adalah bentuk pujian untuk mengungkapkan keindahan mata. Seakan-akan pada bahagian putih mata beliau terdapat warna merah yang nipis. Bukan semua, sikit adalah situ sikit, jadi nampak merah tu.
Kalau mata putih sepuh tak ada itu langsung kita tengok pun takut no. Mana dia ni lagu ni tu? Pontianak kita tu. Mata je ni gitu. Cuba tengok dia cerita. Tu kan tengok kalau mata putih tu putih sepuh kalah tu putih. Kayak pelik nampak tu. Nabi ni tak. Tu kan. Cuma dalam setengah kitab dia kata mata ni mengandungi kehebatan. Mata gini. Orang tengok tu nampak hebat. Itu maksudnya. Seterusnya kata dia lagi, dia kata tumit Nabi ni tipis. Tadi kan kita bicara tebal, dia kata tipis. Simak menjelaskannya dengan mengatakan sedikit daging. Kalau tebal tu kulit dia tu tebal. Yang dimaksud tumit adalah bahagian belakang tu. Kena ingat tebal, lepas tu dia lembut. Gitu maksud dia. Sebab tu bila dia pijak tu dia macam pergi gitu, apa air pun tak boleh nak bertakung. Pergi lembut lah tu. Baik, habislah di situ daripada situ kita boleh nampak beberapa perkara lagi daripada hadis ke-9. Kita pergi seterusnya hadis yang ke-10 Hadis yang ke-10. Wa bi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abthar bin al-Qasim an Ash'ath yakni ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun humra faja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar falahu indi ahsanu minal qamar. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Jabir bin Samurah. Kata Jabir, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam purnama. Dia tengok Nabi malam purnama di luar bangunan. Itu maksud dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengenakan jubah berwarna merah. Kena ingatlah hullatul hamra ni jubah warna merah, jubah yang kedua. Dalam dia ada dah jubah lain dia pakai. Jadi aku memandang beliau dan aku melihat pula, tengok Nabi tengok kau bulan. Ternyata Nabi lebih indah daripada bulan purnama tu. Tu gambar dia. Jadi aku tengok comel. Dia supaya orang Melayu kita kena ayat comel, dia sebut bulan pada bulan uduh pun. Belubel kita tengok dah. Kalau dalam Sprung tu, ana pernah pergi di Port Dickson tu, dia ada Sprung besar. Dia lepas maghrib tu perkuas sebab dia benar kita tengok. Teluk Kemas. Telur. Apa di sana? Mana kita tengok? Khutu'u kita tu. Khutu'u. Tu bahasa Kelantan tahu lah dia. Jadi comel sini ayat ke dia? Cahaya. Bukan ayat itu kalau itu. Kalau betul lagu tu sungguh tak comel. Dia orang panggil perbandingan sudut yang dilihat comel tu adalah dari segi bercahaya. Jangan tengok dari segi licin tak licin tu. Orang tak buat perbanding. Licin apa boleh muka. Nengung lah orang kata gitu. Nak ayat comel dari segi bercahaya. Cuba tengok sini. Tu. Jadi dia kata aku tengok Nabi, lepas aku tengok kau bulan. Comel Nabi lagi daripada bulan purnama. Orang Arab, kau Melayu, kau bila nak ayat gambar orang ni comel ke? Muka khusus, sebab bulan purnama. Tu nak ayat comel. Tu dari segi bahasa lah. Sebab tu di sini anda sebut wajah syabahnya sudut cantik tu. Bercahaya tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi perkataan Jabir bin Samurah ni, dia kata aku pernah melihat Rasulullah pada suatu malam bulan purnama. Kata-kata Jabir ni bermaksud malam yang diterangi cahaya bulan. Dan sampai di tanah Arab lebih nyata lagi sebab dia tak ada bangunan, tak ada pokok, mana terdedah, nampak jelas lah. Dan itu terjadi pada ketika bulan purnama penuh, purnama sempurna, dan pada saat itu bulan juga sempurna keindahannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mengenakan jubah yang berwarna merah, jubah yang kedua. Hak dia sauk kat luar ni. Maksudnya Nabi memakai jubah. Dan makna jubah tu kita sebut dah sebelum ni apa hullah tu, hullatul hamra tu bukan jubah. Sebab ni kan orang tak panggil hullah ni gini. Kalau anak pakai selagi, hak tu hak jarang. Hak nipis sikit. Tu dia panggil hullah. Sebab tu imam pakai masa baca khutbah tu lah. Cuma warna hitam dia sauk tu. Itu maksud hullah. Sebab tu dia kata kita bincang dah sebelum ni. Jadi kata Jabir lagi, dia kata aku memandang beliau sallallahu alaihi wasallam dan aku tengok bulan. Maksudnya
Jabir dia melihat keindahan wajah Nabi SAW dan keindahan bulan. Kemudian dia buat perbanding. Oh, dia kata comel Nabi lagi dengan bulan. Dia kata begitu. Baik. Seterusnya, ternyata beliau SAW menurut Jabir lah, lebih indah daripada bulan. Maksudnya bahawa ia menyimpulkan, membuat orang panggil kesimpulan bahawa keindahan Nabi SAW jauh lebih indah daripada bulan purnama dari segi cahaya tu, nampak bercahaya. Dia sebenarnya ni dia salah satu keistimewaan daripada mahsyar. Orang-orang yang ambil wuduk dengan sempurna, dia ghurrul muhajjalin, nampak cerah muka. Cerah tu setara mana lah. Siapa orang kafir, orang munafik ni hok gelap, hidup dalam kegelapan, dia tengok ada cahaya pada muka, pada tangan, dia akan pergi dekat orang beriman, nak ambil manfaat cahaya tu. Setara mana? Cuma ulama kata lebih kurang kunang-kunang lah, tubik gitu. Tu ghurrul muhajjalin, mana orang yang ambil wuduk dengan sempurna. Dan dalam riwayat lain, orang yang mengamalkan sunnah. Nadharallahu mra'an. Tu nadharatul wajh tu diperolehi oleh kita kalau kita amal sunnah. Sebab tu kena amal sunnah, tak suruh malu kat orang lah. Tak suruh malu. Benar-benar nak malu ni. Buat seperti mana hak kita belajar. Jangan dikata kat orang malu. Supaya orang kata kita malu. Kita tunjuk dia hak ni hak benar. Lepas tu dia rasa pelik, ikut dia. Enggak, kalau tidak tu pun banyak lagi benda lain hak pelik. Tak suruh ada pelik langsung atas dunia kan. Beratlah kita. Baik. Kerana ada beberapa hadis yang berisikan perbandingan antara wajah Nabi dengan bulan. Bagi perbandingan di sini sekadar untuk mendekatkan faham. Nak ayatnya comel je. Nak ayat indah. Sebab biasanya bulan ni dia ditamsilkan dengan keindahan. Dan keindahan itu berkait dengan ada cahaya yang malak. Bukan cahaya yang terang. Kalau cahaya yang terang tak comel. Cahaya yang malak. Sebab tu kita kata berseri-seri bagaikan bulan purnama. Apa maksud? Ada nampak cahaya. Sebab cahaya tu pantulan, bukan cahaya asal. Kalau matahari, cahaya tu daripada dia. Jadi bulan dia tidak mengeluarkan cahaya, pantulan. Jadi comel lah. Kerana sebenarnya Allah telah memberikan keindahan dan keagungan pada wajah Nabi SAW, serta keelokan luar biasa yang jauh lebih indah daripada bulan. Seterusnya hadis yang ke-11. Wabihi qala hadatsana Sufyan bin Waki' qala hadatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Bara' ibn Azib akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf qala la bal mithla al-qamar. Hadis ni makna mengukuh ke tadilah hadis Jabir ni. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Bara' bin Azib. Ini seorang sahabat. Banyak juga meriwayatkan hadis ini. Ada orang tanya dia. Siapa dia tanya dia tu? Abu Ishaq tanya dia. Bukan Abu Ishaq cerita, ada orang tanya dia. Ada seorang lelaki tanya Al-Bara', apakah wajah Nabi ni seperti pedang? Jawab Azib, tidak, tetapi seperti bulan. Laksana bulan. Gitu. Jadi perkataan seperti pedang yang disebutkan oleh lelaki tu semasa dia bertanya Bara' tu, macam mana boleh dia kata apa ke muka Nabi seperti pedang? Kok mana? Cuba kita tengok. Ada kemungkinan maksud lelaki berkenan adalah kilauan daripada sinar mata pedang itu. Boleh juga ia bermaksud panjangnya. Lurus, makna tidak bulat lah. Tapi jauh ulama kata kalau tu orang tak uak tu nak muka bujur sikit tu. Kayak dia bujur telur ni ke atas dia bulat, bawah tu dia bujur sikit. Kalau bulat atas pun bulat, atas pun bujur tu dia panggil wasabi. Muka kepala bila. Nabi kata tak comel tu. Ya kepala bila gitu, di atas dia bujur. Bola rugby. Kata tak comel tu. Ada orang kita sayang ada. Kita kelih nak suka sama orang. Nak mana? Siapa ada gu kita tak lalu. Dia kata kepala ni kalau kambing ni, dia kata buat belaga molek ni kepala ni. Ingat lagi pakai ni. Meme ramai-ramai sekolah dia ya kepala lagu tu. Anda tengok mana suka kata meme. Patut kita bila kita ngajar patut Nabi kata tak comel pun kepala bila. Tapi aku dengar tapak kaki dia dalam syurga.
kepala lagu tu pun. Baik. Gitulah maksud dia. Bila dia tanya gitu, jawapan daripada Barak pula, oh tak, dia kata tidak super pedang, super bulat. Super bulat. Jadi Barak bin Azib sebut gini, bahawa wajah Nabi ni seperti bulan, itu dilihat dari sudut cerah, bercahaya, berkilauan. Demikian jugalah dilihat dari bentuk bulatnya. Hak ni ulama pertikaian. Kalau hak ni, cuba tengok di bawah tu. Jadi apakah maksud bulat tu, nak gambar bulat? Dah tak kena, ulama kata. Bukan Nabi, bukan bulat apa bulat, bercahaya tu. Tapi sini dia buat gitu, fistidarati. Okey, baik. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam syarah Fathul Bari, syarah Bukhari, beliau menyebutkan orang yang bertanya tersebut bermaksud membandingkan wajah Nabi dengan pedang dari sudut mana? Dari sudut panjang dia. Dia tanya muka Nabi ni panjang seperti pedang. Gitu dia nak tanya sebenarnya. Kata Hafiz Ibn Hajar. Maka sebab tu Barak jawab, tidak gitu, seperti bulat. Maksud dari segi bentuk bulat tu boleh juga ditafsirkan maksud orang bertanya seperti pedang dari sudut berkilau ataupun kekuatan. Oleh sebab itu Barak mengatakan, tetapi lebih daripada itu, ia memberikan perbandingan yang lebih baik, iaitu bulan yang dapat memperjelas kedua maksud. Bila sebut seperti bulan, boleh difahami dua maksud, sama ada bentuk bulat dan juga bercahaya, berkilauan. Baik, cuba tengok. Tak usah lagi tu, sebelumnya sudah dijelaskan. Syekh Bani Abdul Razak kata, sebelum ni kita sebut dah, wajah Nabi tidak bulat getar, bulat sempurna, tidak bulat getar, sebut dah sebelum ni. Tetapi antara bulat dan lonjong dan bujur tu. Jadi makna sebenarnya, dia kata bulat kan, bahagian atas tu nampak bulat, tapi dia bawah ni tu dia bujur. Itu maksudnya. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar tu, ana faham daripada kata-kata dia ni, dia nak, jadi apa sebut bulat tu? Tak kelah Aziz tak tahu muka Nabi bukan bulat getar apa bola tu. Bulan ni sebab bola tu lah bulat. Tapi dia nak ayatnya sebab jauh sangat tu perbandingan tu. Panjang ni sebab pedang. Jauh doa tu. Apa bulat dia kata. Padahal dia pun tahu bukan bulat getar gitu. Bulat sebab bola tidak. Tak ada. Tak betul tu kalau kata bulat gitu. Begitulah. Seterusnya, hadis yang ke-12. Wa qala hadatsana Abu Daud al-Masahifi Sulaiman bin Salm qala hadatsana An-Nadhr bin Shumail an Salih bin Abi al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddah rajul asy-sya'r. Baik. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih, abyad, putih Nabi ni. Seakan-akan kulit dia tu daripada perak. Seakan-akan. Dan rambut dia lurus. Tapi ada sedikit kerinting. Ekal lah. Tidak lurus betul. Seperti rebonding tu dak. Ni lurus tapi ekal. Pelak Kelantan kata. Ni ingat lagi Maulana dulu masa dia sebut, dia kata rambut Nabi ni pelak. Tu tepat. Jadi perkataan yang disebut oleh Abu Hurairah, dia kata Nabi ni seakan-akan putih, seakan-akan diperbuat daripada perak. Perak adalah logam yang dikenali memiliki sifat berkilau dan bercahaya. Nak ayat tu. Bukan silver muka Nabi ni, bukan gitu. Nak ayat dari sudut berkilau lah. Wajah dan kulit Nabi bercahaya dan bersinar seperti yang dimiliki oleh perak itu. Logam perak kan, itulah dia punya, orang panggil bentuk dia apa ni? Ciri dia nya. Putih seperti perak. Lah putih seperti perak. Kecuali orang itu tak kena perak. Itu masalah. Kena ayat perak tu pula lagu mana ke dia. Baik. Gitulah. Kemudian disebut di sini perkataan Abu Hurairah, rambut Nabi ni lurus tetapi sedikit kerinting. Kita kata bahasa kita ni pelak ataupun ekal itu. Jadi penjelasan tentangnya sudah dijelaskan dalam perbincangan lepas dah lah.
bahawa rambut Nabi SAW tidak sangat kerinting, keribu. Orang panggil qatat, ja'dul qatat. Ingat tak sebut mula-mula? Keriting getai tu. Khotok. Ja'dul khotok tu khotok Kelantan kata. Jalan tu kalimah tu dah tu. Dan juga tidak terlalu lurus, tetapi rambutnya lurus sedikit kerinting, iaitu pertengahan di antara khotok dengan lurus betul. Itu maksud dia nya. Tu kita berhenti setakat tu lah dulu ya. Jadi untuk yang ke-13 ni kita bincang semula insya-Allah. Jadi daripada setakat tu kita boleh nampak dah tu, semakin nampak dah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan mimpi lagi. Biar habis paruh dulu, lepas tu tak kira lah. Jangan gaduh kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi